saja. Dasar pemerintah jajah. Zaman dulu lagi. Nah, Firaun sudah buat kerja dah bagian ni. Dia tidak membentuk rakyatnya bersatu padu. Tapi dia pecah rakyatnya menjadi berpuak-puak Syiah. Hak ni puak ni tak belaga dengan puak ni. Hak ni tak belaga puak ni, hak ni balah pecah. Oh, habis. Jadi akhirnya dia boleh mendapat kuasa hasil daripada perpecahan rakyatnya. Inilah bagi dasar farik tasud, pecah perintah yang diamal oleh penjajah. Nah, supaya penjajah Inggeris mari ke Malaysia dulu lah, mari ke tanah Melayu, dia pelaga raja-raja. Dia pelaga raja-raja hang sampai balah habis raja-raja. Jadi apa boleh raja-raja Melayu ni balah habis sama-sama raja? Tak ada lah kekuatannya. Raja ni balah raja tu, raja ni balah raja tu. Itu permainan Inggeris sebagai penjajah pada masa itu. Jadi akhir berpuak-puak Melayu ni, puak-puak. Puak Terengganu, puak Kelantan, puak tu. Puak Terengganu dengan Kelantan tak boleh tikar bayar. Nah. Kalau orang Kelantan, orang Terengganu mai ke Kota Baru, mai datang pakai salah kat Terengganu. Nah. Begitu sekali penjajah memecah belah ke orang Melayu, memecah belah ke pihak berkuasa Melayu. Nah. Start daripada kelas raja sampai kelas menengah sampai kelas paling bawah. Itu mana Syiah. Ni kerja Firaun belakang ni, kerja pemerintah zaman dulu. Jadi dengan cara tu dia boleh mengatah dengan kuat lah. Sebab orang lain lemah belakang kan. Mari pula zaman moden kita ni, Syiah dah bentuk parti-parti. Parti tu, parti ni, parti tu, berpuluh parti. Akhir lembek situ, lembek lotek habis. Itu Syiah juga. Syiah dah bentuk pecah orang. Itu mana waja'ala ahlaha syi'a, serta yang menjadikan penduduknya berpuak-puak. Penduduknya berpuak-puak, berkabilah, berkaum, balah sama sendiri, hingga sampai tak ada lah unsur perpaduan yang boleh membentuk kekuatan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ini dasar dia. Ni ilmu, orang panggil ilmu pemerintahan ni, ilmu sains kerajaan dia panggil. Dasar Firaun ni pula, yastad'ifu, dia menindas. Ta'ifatan, satu puak, dia menindas sepuak. Minhum, di antara penduduk Mesir itu. Jadi apa boleh puak-puak ni? Jadi puak ni puak golongan kanan. Puak kanan maknanya penyokong kerajaan. Ni puak kiri. Ni puak atas pagar. Banyak puak ni. Dia pecah-pecah gitu. Jadi hak puak-puak yang kanan, yang pro kerajaan, yang pro Firaun, yang bantu Firaun, menyokong Firaun secara buta tuli, memang mendapat habuat lah. Mendapatlah gua ni macam-macam lah Firaun bagi ke dia. Projek tu, projek dan sebagainya. Tapi hak tidak pro Firaun, hak lawan Firaun ataupun tak sokong dasar-dasar Firaun, yastad'ifu, dia menindas. Dia tindas. Hak kena tindas beratnya ialah Bani Israel. Hak tindas beratnya Bani Israel. Sebab Bani Israel ni, dia nak marah sangat Firaun, nak marah pasal apa? Pasal Bani Israel ni Islam. Dia keturunan Nabi Yakub. Walaupun punuh dah akidah dia banyak punuh, akhlak pun punuh, banyak dah punuh dah Bani Israel ni. Hancur dah dia, tapi asas agama tu masih ada. Asas dia sebagai orang Islam, keturunan Nabi Yakub masih ada. Walaupun banyak punuh, tapi masih ada lagi elemen-elemen terah dia tu. Pemikiran Islam tu masih ada. Akidah Islam masih ada walaupun menyeleweng banyak, tapi ada lagi asas terah, dia tak mati. Jadi oleh kerana Bani Israel ini berpegang kepada cara hidup Islam, berpegang pada agama Islam, jadi tak sealiran dengan dasar Firaun, tak sealiran dengan ideologi Firaun, dan tak sealiran dengan dasar-dasar Firaun. Hak tu Bani Israel kena berat ni. Dia memanglah hak kena berat semua Islam lah. Di zaman moden ni pun hak kena berat pun Islam lah, pasal biasanya orang Islam ni dia berpegang kepada dasar dia. Sebab Islam ni satu cara hidup yang menyeluruh, termasuk negara, termasuk pemerintahan, termasuk ekonomi dan politik. Orang Islam dia tak akan ikut dasar orang lain, sebab dasar Islam tu agama dia. Sini tak belagang dengan pemerintahan.
Apabila tak berlagang dengan pemerintah, maka dia jadi golongan kiri. Golongan kiri ni gak biasa kena tindah lah sama-sama. Dinafikan haknya, macam-macam. Itu masalah. Nah, pasal dikira sebagai rakyat yang tidak selera dengan kerajaan. Ini berlaku pada Bani Israel pada masa itu. Tapi teruk dia kena. Lagu mana dasar Firaun yang dibuat pada Bani Israel? Bukan setakat tindah nafi hak, tak diberi peluang pekerjaan secara adil. Firaun memang tak boleh. Bani Israel tak boleh dapat kerja dengan baik. Bani Israel hanya jadi buruh kasar, jadi hamba begitu saja. Nah, piramid apa tu guna tenaga Bani Israel lah tu, dengan bayaran yang tidak munasabah. Penyelesaiannya sangat berat dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi dasar. Mana Bani Israel langsung tak dapat hak dia. Bangsa yang dinafikan haknya. Bukan setakat hak untuk hidup dengan Islam, hak-hak ekonomi, hak politik, hak masyarakat pun tak boleh. Firaun memang kerah betul dalam bab ni. Bukan setakat tu, yuzabbihu abna'ahum. Di antaranya penindasan Firaun ini, yuzabbihu abna'ahum, dengan membunuh anak laki-laki mereka. Ini lagi dahsyat. Ini satu dasar yang luar tabi'i betul lah. Tak ada kerajaan atas dunia siapa pergi kat ni. Kerajaan lain bunuh juga, tapi bunuh dengan cara lagu lain. Ni kira ganah betul lah, bunuh. Bunuh anak-anak lelaki, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak. Yastahyi ini dibiarkan hidup. Nisa'ahum, anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan yakni daripada keturunan Yahudi, Bani Israel yang mendatang dan tinggal di Mesir turun-temurun. Ini kira saki-baki orang Islam lah. Yahudi itu kata Islam lah. Ini sebelum lahir Nabi Muhammad lagi ni. Berlaku dasar bunuh anak Bani Israel ni kisah apa nama? Ialah kerana kes Firaun mimpi. Firaun mimpi bahawa rejim Firaun, kerajaan Firaun akan dijatuhkan oleh seorang kanak-kanak laki-laki daripada Bani Israel. Dia mimpi lagu tu. Jadi oleh kerana Firaun ni percaya ke mimpi dia, dia berimej dengan mimpi dia, dia pun buat dasar anak laki-laki di kalangan Bani Israel mesti dibunuh. Anak puan saja boleh hidup. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya adalah ia Firaun ni minal mufsidin, dari golongan orang yang buat kerosakan di bumi ini. Firaun lah yang menjahannamkan bumi ini. Dengan dasarnya itu. Sehingga Firaun buat setiap Bani Israel yang lekat perut, dia ada di atas selalu wakil untuk bidang. Kerjaan dia. Moga pemerintah kan boleh buat hak dia nak. Maknanya saja kalau Bani Israel ni katalah ada ibu yang mengandung, kerja atas selalu seorang bidang jaga, nak pastikan anak yang akan dilahir ni laki ke puan. Kalau anak puan, Tok Bidan dia mengesahkan. Tok Bidan kerajaan Firaun ni, hak kerja dengan Firaun ni mengesahkan. Tok Bidan ni pun satu hari kok kan. Sanggup kerja ambil upah menjaga bidan siapa bunuh orang, siapa menentukan laki puan ni. Tapi manusia ni lagu tu lah. Lagu tu lah manusia ni. Dia sanggup jadi Tok Bidan nak pastikan anak lelaki puas semasa beranaknya bagi pihak kerajaan Firaun. Zalim ke zalim lah asal kita boleh makan sudah kan. Ni manusia jenis hati benatai kan panggil. Bidan inilah yang menentukan anak lelaki puas. Kalau anak puas, biarkan. Kalau anak lelaki, dia serahkan kerajaan, akan dibunuh. Berpuluh-puluh ribu anak Bani Israel yang dibunuh oleh kerajaan Firaun semasa kecilnya dengan tidak ada apa-apa dosa. Ini semata-mata nak sekat jangan ada di kalangan Bani Israel satu calon yang akan bangkit melawan dan menentang kerajaan Firaun. Itu yang benar. Ini isu politik sebenarnya. Akhirnya anak-anak yang tidak berdosa menjadi mangsa.
Begitu. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu, dan kami hendak berihsan. Namunna, nuri itu kami nak, an namunna hendak berihsan. Berihsan ni mana buat baiklah. Allah Taala nak buat simpati dan buat baik 'alal ladzina istud'ifu. Kami hendak berihsan dengan memberi pertolongan. An namunna tu memberi pertolongan, memberi ihsan dengan memberi pertolongan 'alal ladzina istud'ifu, kepada kaum yang tertindas. Kaum yang tertindas di sini ialah Bani Israel. Bani Israel. Tertindas di mana? Fil ardi, di negeri itu. Wa naj'alahum, dan hendak menjadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahum, serta hendak menjadikan mereka al-warisin, orang-orang yang mewarisi. Orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya. Yakni mereka kemudiannya dengan pimpinan Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah dari Firaun dan kaumnya. Itu agenda Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah sudah ada dari agenda Allah bahawa kaum yang tertindas inilah akhirnya akan menjadi pemimpin Mesir ini. Itu kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ni Firaun nak lawan ni. Nak lawan kehendak Allah ni. Jadi Firaun mimpi itu memang betul. Hak dia mimpi kata akan lahir seorang anak yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun, itu memang betul. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami hendak memberikan mereka numakkin ni kami hendak memberikan mereka kuasa memerintah fil ardi, negeri itu. Wa nuriya Firaun, serta hendak memberi Firaun wa Haman, dan Haman. Haman ni ialah Perdana Menteri Firaun. Ni orang yang paling celaka lepas pada Firaun. Haman ni Perdana Menteri dia. Wa junudahuma, bersama tentera-tentera mereka, bersama-sama tentera mereka. Kami nak tengok apa nama. Minhum ma kanu yahzarun, berlaku apa yang ma kanu yahzarun, apa yang mereka bimbang selama kini. Ma yahzarun, mereka bimbang selama kini daripada minhum, daripada golongan yang tertindas tu. Gapo nama hak dia punya Firaun dan Haman ni bimbang sebagai seorang politik, dia tengok jauh. Memang Firaun orang cerdik, Haman orang cerdik, mau tidak mana boleh dia jadi pemerintah kan, mesti dia paling cerdik daripada orang lain. Firaun dan Haman ni tengok dah bahawa golongan tertindas ini tidak selamanya akan tertindas. Satu masa nanti dia akan bangkit melawan Firaun, sebab mereka ada jumlah yang ramai, majoriti yang ramai. Apatah lagi diberi mimpinya pula bahawa kerajaan Firaun ni akhirnya jatuh, hancur. Orang lain pula akan ambil alih. Oh, takut juga dia. Hasil ketakutan politik inilah mereka Firaun jadi hilang akal, buat dasar macam-macam. Buat dasar bunuh anak Bani Israel, dan buat dasar sekak sana sekak sini, memperhambakan Bani Israel, menafikan hak mereka dan sebagainya. Hingga siapa orang lakinya tak ada, ramai orang puas. Di kalangan Bani Israel ni orang lelaki tak ada, ramai orang puas. Jadi orang puas boleh buat apa? Dari segi perjuangan orang puas boleh buat apa sangat kan? Tapi Tuhan kata, kami nak tengok kau Firaun, nak tengok kau Haman, hak dia takut selama kini tu, biar betul-betul jadi sengati. Itu memang betul lah. Hak dia takut selama kini tu jadi satu kenyataan, dan Firaun akhirnya dijatuhkan oleh Nabi Musa. Satu sejarah yang panjang, berpuluh-puluh tahun perjuangan. Jadi tuan-tuan semua, cerita surah Al-Qasas ni turun di Mekah. Di Mekah ni pada masa tu orang Islamnya sangat lemah, ditindas oleh sebuah kerajaan. Kerajaan siapa dah? Ditindas oleh sebuah kerajaan musyrikin. Orang Islam di Mekah ni sangat lemah, sangat tertindas. Maka Tuhan cerita ni, satu cerita lama dulu untuk memberi semangat politik dan semangat perjuangan kepada orang Islam di Mekah. Walaupun kamu sekarang sedang ditindas oleh satu kuasa yang tak mampu nak lawan, kuasa musyrikin yang ada segala-galanya, tapi satu masa nanti kerajaan musyrikin akan jatuh, kamu akan ambil pemerintahannya. Dan ternyata
Ne?